Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi dan dimuliakan para jemaah muslimin muslimah yang disayangi dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi yang penuh kebahagiaan keberkatan ini. Kita ditempatkan oleh Allah SWT semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah dan taufik kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah segera meneruskan kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-77. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat yang lepas, maka Allah Ta'ala anjurkan supaya berjihad untuk menyelamatkan orang tertindas. Iaitu maksudnya ayat berperang ini Allah turunkan pada tahun 2 Hijrah, ya. Semasa mana Nabi SAW berada di kota Madinah, dan kemudian pada tahun 8 Hijrah maka terlaksanalah perintah Allah Taala ini, maka pembukaan kota Mekah. Jadi orang-orang yang tertindas di kota Mekah semuanya selamat daripada ataupun penindasan orang musyrikin. Dan alhamdulillah, maka sejak itulah maka kota Mekah sampah ini Allah Ta'ala jadikan sebagai tempat perhimpunan umat Islam. Kalau dulu orang panggil tahunan, sekarang bukan tahunan dah, macam harian pula. Tu ya. Kalau mengikut perkajian, bukan perkajian ni, kepada data daripada kerajaan Arab Saudi, 8 bulan ni lebih daripada 30,000 rakyat Malaysia yang tunaikan umrah. Makna setiap hari itu ada, ya. 8 bulan 30,000 lebih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Jadi seterusnya pula, seterusnya pula Allah Ta'ala mengkritik juga. Sebabnya ada mereka-mereka yang dahulu, mereka inginkan supaya Allah Ta'ala wajibkan jihad. Tetapi apabila jihad, Allah Ta'ala turunkan ayatnya, maka mereka berkeinginan pula kalaulah jihad itu ditangguhkan pula. Ini peristiwa ini Allah ceritakan supaya kita jangan jadi seperti orang dahulu dah. Nakkan Allah macam ni lah. Kita sekarang tengok Ramadan dah. Bila datang Ramadan ada yang tak puasa pula. Ada yang menunggu. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang apa? Bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan maghfirah, bulan yang Allah Ta'ala bagikan bonus yang berlipat kali ganda, yang mana manusia tak boleh, bank sendiri pun tak boleh bagi, kaya macam mana pun tak boleh bagi. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya melipat gandakan amalan umat manusia ini pada bulan Ramadan dengan lipat ganda yang banyak sekali. Baik, jadi kita lihat itu celah Allah Ta'ala tarak orang apa? Nak kepada jihad, kemudian bila jihad turun, alangkah baiknya pula kalau ditangguhkan pula. Sebab apa? Soalan macam takut mati pula. Jadi insya-Allah kita lihat kepada ayat yang ke-77 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Allah Akbar ya. Ini seolahnya ayat ni macam Allah tuju kita orang yang bersifat munafik. Bersifat munafik tadi. Jadi firman Allah Taala ada. Baik Alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tu. Tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu iaitu dari berperang. Nak sangat berperang. Nak sangat berperang bersungguh-sungguh. Cuma Allah sebut masa tu apa? Dirikanlah solat. Jaga solat dulu dan tunaikanlah zakat. Sebab dulu kita solat hak kita kepada Allah Taala, zakat hak sesama manusia yang difardukan oleh Allah SWT. Baik. Tapi apa jadi? Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadu khasyah. Mula-mula dah Allah bilalah Allah Taala nak benarkan kita, nak izinkan kita berjihad. Jadi kemudian Allah jelaskan setelah diwajibkan kepada mereka berperang. Ayat wajib berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka, maksudnya golongan munafik. Golongan munafik takut kepada manusia, iaitu musuh. Takut kepada musuh tadi seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya Allah. Jadi Allah tak komen. Dulu nak sangat berjihad, nak berperang. Bila dah dibenarkan, lain pula ceritanya dah. Takut pula kepada musuh. Allah Akbar Baik. Jadi sini semasa permulaan Islam, iaitu ketika umat Islam berada di kota Mekah. Di kota Mekah Allah Taala perintah hanya supaya mereka solat, berzakat. Maknanya amalan yang bukan berkaitan dengan korban diri lagi. Meskipun tanpa itu belum lagi ukuran yang ditentukan. Hanya nak keluarkan berapa pun tak apa. Sebabnya ayat zakat, ayat zakat, kemudian ayat puasa, turun pada tahun 2 Hijrah juga. Sebab tahun 2 Hijrah tu tahun permulaan wajib berpuasa bulan Ramadan. Turun dalam ayatnya bulan Syaban macam ni dan kemudian turun pula ayat zakat. Zakat dan lepas tu turun pula ayat jihad. Tu yang berlakunya perang dalam bulan Ramadan. Perang Badar, perang yang pertama sekali. Okey dah. Jadi mereka dibantukan, mereka diperintah supaya dapat membantu orang fakir miskin. Itu masa dia kota Mekah, kerana dekat. Dan ketika itu biarkan kaum musyrikin, iaitu tak apa, biarlah mereka buat apa sekalipun. Sebab Allah perintahkan mereka supaya bersabar. Belum lagi sampai waktu untuk berperang. Ketika itu di kota Mekah, kita fahamlah bilangan orang Islam amat sedikit, kekuatan memang tak ada. Kata cuma oleh kerana mereka ini ditindas. Ditindas maka di antara mereka itu ada yang bersemangat. Bersemangat yang sungguh-sungguh. Seolahnya kalau diizinkan masa tu nak berperang dengan musuh. Nak berperang dengan musuh. Tu. Jadi oleh kerana ini sebagai hikmahnya. Ketika di kota Mekah, bilangan mereka sedikit berbandingan jumlah musuh yang terlalu ramai. Sebab Islam sedikit saja.
dan mereka berada di kota Mekah tu, mereka terkepung dengan orang kafir. Nah, jadi tak dapat nak perang, dan lagi pun mereka berada di tanah haram. Kota Mekah, ya, tak boleh nak perang situ. Oleh sebab tu maka tidak wajarlah Allah SWT nak perintahkan mereka berperang, seolah macam nak bunuh mereka belaka sebab mereka sedikit, ya. Baik, sehinggalah jihad itu diperintahkan setelah mana mereka berhijrah ke kota Madinah. Sebab di kota Madinah tu mereka orang Islam, nampak tak? Walaupun Nabi SAW pergi situ bukan nak buka negara dah, tapi dia jadi satu negeri orang Islam, ada kekuatan, ada benteng pertahanan mereka situ. Tu. Jadi apa, pada permulaannya pada tahun pertama hijrah, walaupun dah ada, ya, kita ada tempat sendiri dan sebagainya, Allah Taala belum lagi ya, Allah Taala belum lagi sarankan mereka supaya perang. Supaya mereka ni ada lagi persefahaman antara Muhajirin dengan Ansar. Sebab tu Nabi SAW usahakan menyatukan orang Islam. Menyatukan orang Islam. Kita lihat situ lah, usaha Nabi menyatukan orang Islam, ya, bukan nak memecah belahkan umat. Tu yang kita kena buat macam tu, ya. Bukan kerana perselisihan yang sedikit sanggup berpecah, sanggup bertegang leher ataupun berpaling. Jangan begitu. Ya. Jadi seolahnya Allah Ta'ala ajarkan alam tara tadi. Tidakkah kau heran wahai Muhammad terhadap kaum maksudnya munafik tadi, ya. Mereka minta supaya berperang sedangkan kita itu berada di Mekah. Tapi Allah Ta'ala jelaskan kita itu, tahanlah tangan kamu daripada berperang orang kafir. Sebaliknya tunaikan solat. Tunaikan solat, tunaikan zakat, supaya ada kekuatan bagi kamu tadi. Okey, ya. Jadi kemudian ayat ini kita fahamlah turun di Madinah lah. Sebab Allah ceritakan perangai mereka selepas itu. Tu. Jadi selepas itu apa jadi selepas Allah Taala fardukan tadi? Iaitu saya kata dalam bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah, ya. Falamma kutiba alaihimul qitalu, setelah diwajibkan kepada mereka berperang. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nas. Tiba-tiba segolongan mereka, yang maksud ni orang munafik. Orang munafik. Yakhshawna an-nas. Mereka takut kepada manusia, yakni musuh. Takut pula nak berperang. Ka khasyatillah, seperti takut mereka kepada Allah. Takut dah hampir sama gitu. Malahan Allah katakan au ashadda khasyah, bahkan lebih sangat daripada itu takutnya kepada musuh tadi. Allahu Akbar, ya. Jadilah Allah Taala mengkritik mereka. Iaitu setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala fardukan berperang, maka sebahagian daripada mereka itu, iaitu yang lemah imannya, yang lemah imannya iaitu daripada golongan munafik. Daripada golongan munafik tadi, ya. Maka mereka itu takut jadi pengecut kerana takutkan kematian, seperti mereka takut daripada azab Allah, ataupun lebih daripada itu. Baik, kata Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, ya. Jadi orang-orang beriman pada permulaan Islam ketika di Mekah, mereka diperintahkan bersolat, berzakat, supaya bersabar menanggung gangguan-gangguan orang musyrikin. Dan katanya kalaulah mereka diperintahkan berperang ketika itu, tentulah menyulitkan mereka. Sebab itu Allah Ta'ala tak perintahkan. Hanya Allah perintahkan supaya kuatkan keimanan mereka dengan solat dan juga zakat tadi. Persaudaraan sama Islam, bantu orang miskin sebagainya. Baik, saya kata ketika itu zakat itu mana tidak ada had lagi. Belum ada lagi had berapa yang nak dikeluarkan itu. Belum lagi. Hanya keluarkan saja, bantu saudara mara yang memerlukan. Baik. Jadi apabila jihad difardukan, apa jadi? Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Mereka pun berkata, ya Tuhan kami,
Mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Pula. Jadi ni Allah nak ceritakan ni, perangai tu masa tu, itu tak boleh kalau munafik ya. Seolahnya macam sebahagian daripada puak Nabi Musa. Puak Yahudi tu. Perangai macam itulah. Perangai macam tu. Sebab tu kata mereka dah minta sesuatu kepada Allah. Tapi bila Allah perintah apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami ingkar. Tu kami dengar tapi kami ingkar. Saya ambil tu seolahnya perkara itu berlaku juga pada sebahagian di kalangan umat Islam pada awal tu. Tu ya. Jadi mereka berkata apa? Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Kenapa wajib? Kenapa cepat pula? Dulu nak sangat kan? Kenapa cepat pula? Tu dah. Sebab tu kata mereka tu, iaitu seolahnya, mengapa engkau tidak tunda? Tidak tunda, tidak tangguh sahaja kewajipan itu. Biarlah dulu, kami nak senang-senang dulu. Nak senang-senang dulu. Ya Allah. Ya. Baik, sebab tu malahan kata mereka dah berkini apa? Laula akhartana ila ajalin qarib. Laula. Tu. Dia kata mengapa engkau tidak tangguhkan kewajipan berperang kepada kami kepada beberapa waktu lagi. Tunggulah dulu. Kami nak berehat-rehat senang dulu. Masa di Mekah kami ditindas. Sekarang ni kami nak senang dulu. Itu saya kata bukan semua sahabatnya. Itu yang berlaku di kalangan orang-orang munafik. Jadi Allah kritik sini awal-awal lagi supaya mereka ini tidak menjadi perangai tersebut. Sebut ya. Tu. Baik. Baik. Jadi seolahnya mereka ini takut berkematian. Sebab tu mereka nak apa? Supaya perang itu ditangguhkan pula. Seolah macam zaman Mekah dulu tak sempat nak senang. Bila datang ke Madinah ni boleh berehat sikit kata. Allah. Ya. Baik, maka Allah jelaskan kepada mereka. Jelaskan kepada mereka bahawanya apa? Semua itu adalah daripada anugerah Allah Subhanahu taala belaka. Tu. Baik, ini kalau kita lihat samalah seperti dalam surah Muhammad. Surah yang lain, surah Muhammad ayat ke-20, Allah Taala firman, "Ba'dallahu syaitanir rajim. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyyi 'alaihi minal maut fa aula lahum." Baik, ayat dalam surah Muhammad itu sama, nak kuatkan ayat ni. Ya, sebab Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman berkata. Baik, orang beriman maksud ni Allah sebut beriman juga, tapi dikaitkan itu orang munafik. Sebab mereka berada bersama orang beriman. Allah tak sebutlah secara direct. Wahai orang munafik tu, Allah tak sebut. Sebab nak melembutkan hati mereka. Dan orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surah? Tu mereka minta satu surah. Surah maksud kan surah apa? Surah ada ayat berkaitan dengan peperangan. Tapi Allah jawab apa tu? Maka apabila diturunkan satu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah berperang, kamu melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, iaitu sakit nifaq, memandang kepadamu wahai Muhammad seperti pandangan orang yang pingsan kerana takut kematian. Tengok Nabi, ini Muhammad nak jadi terperang ni. Jadi takut pula. Dan kecelakaanlah bagi mereka. Tu. Jadi Allah kutuk mereka, kecelakaan mereka. Dulu nak sangat. Bila dah Allah turunkan dalam Al-Quran, iaitu ayat yang uzina, ayat uzina diizinkan mereka berperang kerana mereka ditindas. Itu ya. Baik, Ibnu Abi Hatim dia meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Abdurrahman bin Auf dan sahabatnya datang kepada Rasulullah SAW di Mekah. Baik, serai berkata, masa di Mekah dulu, ya Nabi Allah, dahulu ketika kami masih musyrik. Cerita ni selepas tu berlaku ya. Selepas Islam dah tersebar. Itu kata Abdurrahman bin Auf, ketika kami masih musyrik, kami berada dalam kemuliaan.
Dalam kemuliaan tu, iaitu sebabnya mereka ni orang kaya sebenarnya dihormati. Kenapa ketika kami telah beriman kami menjadi orang-orang hina? Orang hina maksud apa? Iaitu tidak dapat menentang musuh. Sedangkan masa tu lemah lagi dah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, inni umirtu bil afwi fala tuqatilul qauma. Ini pada permulaan permulaan Islam. Jadi Nabi beritahu kepada Rahman, sesungguhnya aku diperintah supaya memaafkan. Biar dulu, tangguh dulu orang kafir. Memaafkannya, biarlah mereka buat apa pada kita. Oleh kerana itu janganlah kamu memerangi kaum itu. Jangan nak bergaduh lagi. Sebab tu masa apa? Masa awal Islam. Baik. Kemudian ketika mana Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Itu kita dalam tahun 2 hijrah ya. Maka baginda diperintah supaya berperang pula. Supaya berperang Tapi maka mereka, iaitu bagi yang ada hati mereka tidak mahu berturut bersama. Tak mahu berturut bersama. Dan kalau kita lihat ini lebih kepada peperangan yang kedua, peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud. Sebab perangan pertama dengan Badar itu tak dijangka ya. Perangan yang tak dijangka. Bukan Rasulullah ataupun sahabat mereka keluar tu nak pergi berperang, tidak. Asalnya peperangan Badar mereka nak menghalang rombongan dagangan. Rombongan dagangan puak-puak Quraisy Mekah yang balik daripada Syam. Daripada Syam mereka akan lalu Madinah. Hampir Madinah Jadi Rasulullah nak ganggu supaya mereka ni jadi takut, lemah. Akhirnya mereka akan jadi ekonomi mereka akan berunduh, maksudnya akan runtuh dengan sebab mereka tak dapat bergerak dengan bebas. Baiklah. Baik, jadi sebab itulah Allah Taala jelaskan. Allah jelaskan alam tara tadi ya. Tidak kamu perhatikan orang yang dikatakan mereka, tahanlah, itu tangguhlah tangan kamu daripada berperang. Sampai satu ketika yang Allah tak izinkan. Tapi akhirnya bila diizinkan, mereka minta pula apa? Alangkah baiknya kalau jihad ditangguhkan. Biarlah satu waktu yang akan datang. Gitu ada dia. Ya? Baik. Baik, maka Allah Ta'ala Allah perintah Nabi SAW beritahu kepada mereka. Kepada mereka, qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada orang yang sifat munafik tadi. Mata'ud dunya qalilun. Kesenangan dunia itu hanya sebentar. Tu nampak tak? Allah perintah Nabi SAW beritahu dah, kesenangan dunia itu hanya sebentar. Tapi inilah manusia, cuba kita lihat sekarang. Hak sebentar ni dia usaha sungguh-sungguh. Sungguh kita lihat dia. Siang malam dia nak buat produk tu, nak buat produk ni. Bukan tak boleh, tapi hak agama jadi tercicir. Itu yang masalah dia. Kalau seiring dengan agama diizinkan, tidak jadi masalah. Sebab kalau orang kaya boleh keluarkan zakat, boleh bantu orang Islam yang dhaif dan sebagainya. Sebab tu Allah perintah Muhammad, kata lagi Muhammad kepada mereka, kesenangan dunia hanyalah sebentar, wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, bertakwa mana? Mereka taat segala perintah Allah, mereka hindari segala larangan, mereka akan dapat syurga daripada Allah. Tu. Jadi Allah jelaskan sini, ya Muhammad beritahu kepada mereka, kalau mati pun tak apa. Mati sebab jihad kan? Satu kematian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kita kalau mati biasa ni, kalau aksiden ke, mati beranak ke, dia panggil syahid akhirat, bukan syahid dunia. Mereka yang mati berperang, mereka ni syahid dunia dan akhirat. Di dunia Allah muliakan mereka. Mereka tidak dimandikan, dikafankan dengan pakaian perang mereka itu, dan tidak perlu disolatkan. Sebab malaikat uruskan belaka semua. Allahu Akbar. Hebatnya orang mati syahid tadi tu. Ya. Jadi maknanya Allah jelaskan sini kepada orang beriman, iaitu Allah jelaskan akibat akibat kesudahan kehidupan bagi orang bertakwa itu adalah lebih baik daripada kesenangan mereka di dunia yang bersifat sementara. Ya, sebab kita pun faham, orang kafir pun faham. Tapi nak pegang benda ini kemah-kemah, macam tak masuk ke hati. Masuk ke akal, tapi tak masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, dia akan
dia akan faham. Hatta banyak macam mana pun akan tinggalkan. Satu hari akan mati, macam mana pun akan tinggalkan. Orang kafir pun faham. Sebab tu orang Islam lagilah. Tapi ni subhanallah, banyak orang kita bersedih kerana dunia, bukan kerana akhirat. Dia cuba lihat, ya. Kerana dunia amat bersedih, banyak usaha, banyak tenaga yang dicurahkan demi apa? Demi untuk mendapat kesenangan dunia. Allah Akbar. Baik, alangkah baiknya kita apa? Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan di dunia. Bukan kita nak jadi orang susah je. Tak. Islam nak supaya kita keluar daripada kemiskinan, daripada sana dengan kita usaha. Tapi ingat, wa fil akhirati hasanah. Itu yang kurangnya. Juga di akhirat kita nakkan kebaikan. Kebaikan yang paling besar sekali, Allah Ta'ala selamatkan daripada neraka. Sebab tu Allah sebut dah, faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindari daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Dia lah orang yang beruntung. Dia berjaya, beruntung. Tu je. Tu. Tu. Dan sebab itulah Allah jelaskan, ya. Apabila manusia tadi berusaha untuk akhirat. Berusaha untuk akhirat sebab masa perang, sebab perang berkaitan dengan hilang nyawa. Kita faham, ya. Bila hilang nyawa, ya, hilanglah segala kesenangan dunia, kan. Tapi inilah Allah jelaskan, ya, kesenangan akhirat itu lebih baik daripada kesenangan dunia. Wala tuzlamuna fatila. Kamu tidak dianiayai sedikit pun. Tahu jelaskan tak? Ya, bukan dengan sebab kamu pergi berjihad, kamu mati tu kamu dizalimi oleh Allah, tidak. Sebab apa? Sebab setiap amalan yang kamu lakukan, pengorbanan yang kamu usahakan itu pasti akan dibalas dengan sempurna, malahan digandakan. Digandakan lagi, ya. Baik. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala beri taslih, menghiburkan hati orang yang beriman. Ya, sebabnya apa? Di Mekah dulu mereka mengalami, ya, mengalami apa? Apa? Kesedihan, ya, ataupun di Mekah mereka ditindas dengan hebat sekali orang kafir musyrikin Mekah. Jadi sini Allah Ta'ala beri untuk menghiburkan hati mereka. Jangan kamu fikir tentang kesedihan dunia tadi yang kamu hilang ataupun yang kamu tidak dapat capai tadi. Tetapi Allah Ta'ala mendorong mereka supaya mengejar kemuliaan di akhirat. Berusaha mencari keredaan Allah. Jadi oleh sebab itu maka di antaranya anjuran Allah Ta'ala kepada umat Islam adalah berjihad. Sebab orang berjihad kerana Allah Ta'ala akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang saya katakan, orang berjihad hebat mereka. Sebab mereka mati walaupun jasad mereka dalam kubur. Sebab tu maka di antaranya Allah sebut dah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala itu mereka mati. Mati ni macam mati orang biasa tu. Tetapi mereka apa? Yurzaqun. Mereka diberi rezeki. Mereka diberi rezeki. Wallahualam macam mana, kan? Walakin la tash'urun. Tetapi kamu tidak menyedari. Kita tak tahu apa yang mereka dapat tadi. Maka di antara kemuliaan Allah bagi dah, mereka ni ya, jasad mereka berada dalam kubur, tapi roh mereka telah berada dalam syurga. Yang saya sebut dalam Sahih Muslim ada dijelaskan, ya. Roh orang mati syahid betul-betul yang Allah Ta'ala terima pengorbanan mereka berada dalam tempolok burung berwarna hijau berterbangan dalam syurga. Allahu Akbar. Roh mereka, Allah Ta'ala muliakan. Ya, roh mereka masuk dulu dalam syurga. Subhanallah. Jadi makna apa? Hebatnya mereka. Sebab itulah orang yang mati syahid. Kalau kita lihat hadis yang lain, hadis yang lain itu ada Rasul ceritakan, orang yang mati syahid ni, mereka minta kepada Allah SWT. Allah Ta'ala minta, mereka minta apa? Minta supaya Allah Ta'ala kembalikan mereka di dunia, nak pergi perang lagi, nak mati lagi. Sebab bukan melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada mati syahid. Allahu Akbar. Jadi itu jihad zaman Nabi SAW, ya. Jadi muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, jihad kita masa kita bukan dengan pisau, bukan dengan pedang dah. Sebab tak sampai lagi, belum sampai masanya lagi. Kita sekarang jihad nafsu.
Jihad nafsu kita tak, ya. Malas bangun subuh, malas buat amal ibadat hak sunat-sunat sebagainya. Inilah yang kita kena lawan. Sebab tu Allah kurniakan satu bulan yang istimewa untuk umat Islam, iaitu bulan Ramadan. Supaya nak mendidik nafsu manusia. Sebab dengan berpuasa manusia insya-Allah mudah buat amal ibadat. Kalau bulan lain tu asyik makan saja, bukan 3 kali dah. Entah berapa kali satu hari makan. Tu menyebabkan nafsu amarah. Nafsu amarah meningkat. Nafsu amarah, nafsu yang dia tak tahu buat baik, dia tahu buat jahat je. Itu yang meningkat. Dengan sebab apa? Makan banyak. Ya. Jadi amalan pun tergendala. Dengan sebab apa? Allah, makan banyak sangat. Disebut apa? Ya, makan banyak sangat. Tak mampulah nak pergi ke masjid dan sebagainya. Allahu akbar. Baik. Jadi oleh kerana mereka ini, sebab terutama di kalangan puak munafik mereka takut kalau pergi berjihad mereka akan mati. Tapi Allah kata mati itu bukan apa? Bukan benda yang sia-sia untuk mereka, sebab mereka dibalas dengan ganjaran yang amat besar lagi. Baik, ayat seterusnya pula. Ya. Ayat seterusnya Allah Taala beritahu kepada mereka, tidak ada tempat untuk melarikan diri pada kematian. Tu, ya. Duduk di mana pun pasti akan mati. Ya, kalau berjihad pun kalau mati itu mati syahid, tinggi sisi Allah Taala. Okey, tengok ayat seterusnya. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullun min 'indillah. Fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Ya. Jadi Allah peringatkan kepada umat Islam. Jadi Allah jelaskan sini, aina ma takunu yudrikkumul maut. Di mana sahaja kamu berada, kematian pasti akan mendatangi kamu. Ya, pergi ke mana pun, duduklah di mana sekalipun, pasti akan mati. Itu perkara yang jelas. Baik, ini kalau kita lihat ya, kaum Ad dan kaum Samud, saya bercerita sebab banyak Quran yang berulang cerita dah. Kaum Ad mereka berada di lembah. Mereka di lembah dah. Jadi kaum yang datang kepada mereka tu kaum Samud. Kaum Samud kata duduk di bawah. Duduk di bawah kan. Kalau macam kita sekarang mungkin duduk di sungai kena banjir ke kenapa? Sebab kaum Ad Allah Taala hapuskan mereka dengan tiupan angin yang kencang lagi sejuk selama 8 malam. Nak sama dia ta'amin husuman. 8 malam betul-betul dihentam ya kaum Ad. Jadi puak Samud yang datang kemudian tu kata, kita tak boleh duduk tempat rendah. Naik ke bukit, tebuk bukit. Tebuk bukit jadi kat rumah dah. Seolah macam tak selamat daripada kematian. Sama dah, mati juga. Mereka kena tempitkan dia katakan suara halilintar bagaimana ya? Terbit habis jantung-jantung. Mati mereka, tak sempat nak jatuh. Waktu berlutut dah mati dah. Allah Akbar, cepat sangat mati mereka. Baik, jadi ayat ni Allah jelaskan, di mana sahaja kamu berada, yudrikkumul maut, kematian pasti mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Musyayyadah ni makna benteng yang kokoh, kubu bila kita kubu ni, kalau musuh serang tu tak dapat nak apa? Tak dapat nak masuk, tak dapat nak mengalahkan kita kan. Seolah kita Allah jelaskan itulah. Kalau kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh sekalipun, kematian pasti akan menemui kamu. Allahu Akbar Sebab Allah sebut dah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Iaitu Allah jelaskan, kamu pasti akan mati, tak ada seorang pun yang akan selamat daripada kematian tadi. Walaupun kamu tak pergi berperang. Walaupun kamu tak pergi berperang. Baik. Malahan dalam ayat lain ada Allah jelaskan
Ya. Kematian itu akan mendatangi seorang itu walaupun dia berada pada tempat tidur. Allah akan jadikan sebabnya. Ya. Kalau orang tu tak keluar pergi berjihad, takut mati, dia berada di rumah dia tengah tidur, boleh jadi musuh datang, musuh serang, mati macam tu juga. Tu. Maksudnya kematian pasti berlaku, tidak dapat dielakkan. Tu. Sebab tu Allah jelaskan lagi dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ada. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi itu pasti akan binasa. Yakinlah Semua yang ada pasti akan binasa, itu pasti akan mati. Tu ya. Surah Ali Imran yang disebut tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasai kematian. Malahan dalam surah dan surah Anbiya. Dan surah Anbiya Allah teguhkan lagi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Itu sama ya. Jadi Allah jelaskan kami tidak menjadikan kehidupan yang kekal abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad. Maknanya semua orang pasti akan mati. Semua orang pasti akan mati tadi. Dia. Jadi kematian adalah satu kepastian. Tak ada satu pun yang dapat selamatkan diri daripada kematian. Tak kira sama ada pergi berjihad ataupun tidak. Kerana ajal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang itu dia ada asbab-asbab yang tersendiri yang Allah Taala jadikan untuk kematian dia. Baik, seperti mana yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Ketika mana dia hampir meninggal. Hampir meninggal lah, ya. Tu. Dan dia berada di atas katil dia. Sebab Sayyidina Khalid Al-Walid ni dia berkinan mati syahid. Mati syahid, tapi situ Allah Taala tak izinkan sebab Allah tentukan dia mati di tempat tidur. Mati tempat tidur atas pembaringan tadi. Baik, jadi katanya nampak kata Sayyidina Khalid lah. Baik, aku telah mengikut berbagai peperangan. Banyak peperangan yang dia telah sertai tadi. Jadi kata tidak ada satu pun daripada anggota tubuhku kecuali terdapat luka kerana cucukan. Dicucuk oleh pedang sebagainya, kena belaka, dia kata ada je tubuh dia. Ataupun kerana kena anak panah. Tetapi nampak tak kata? Tetapi kini aku akan mati di atas katilku. Tu je. Katanya, aku kena di sana kena tapi tak mati. Tapi akan mati di atas katil ni. Allahu Akbar. Sebab kata dia, maka mata para pengecut tidak dapat tidur. Tu lah. Orang pengecut, orang takut takkan dapat tidur. Sebab mati dia kata biasa. Mati biasa. Pergi mana pun akan mati. Itu kata-kata biasa nak Khalid dah. Tapi orang takut, tak dapat tidur tu. Takut mati. Tengok orang kita takut mati tapi tak ada persediaan pun. Habis macam mana? Allahu Akbar. Sebab tu Allah jelaskan, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sekalipun kamu berada dalam benteng yang kuat, yang teguh, yang tinggi, yang musuh tak dapat nak melanggar benteng kamu sekalipun. Iaitu kamu dapat berlindung daripada mereka, daripada musuh, tapi kamu tak dapat berlindung daripada kematian. Kematian pasti akan menjelma, akan datang kepada kamu. Allahu Akbar. Okey. Baik. Dan kemudian Allah ceritakan pula, sebab dalam peperangan tadi ada juga puak munafik yang menyertai. Ada juga hok pergi. Ada juga pergi berperang dengan Nabi SAW. Ya. Jadi kita fahamlah, dalam peperangan ada menang, ada kalah. Itu sebab Allah sebut dalam ayat lain, wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari peperangan tu kami berbolak-balikkan antara kamu. Ada kala kamu menang, ada kala kamu kalah. Itu bukan perkara yang kita bukan kata pergi semua nak menang belaka. Senanglah macam sukan lah. Apa minat bola kan. Semua nak pergi menang belaka. Tak. Ada kala menang, ada kala kalah. Tu. Baik ya. Jadi Allah ceritakan ini panggil orang munafik. Apa yang munafik lah. Baik. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadha min indillah.
Baik, wa in tusibhum hasanatun, jika mereka memperolehi kebaikan. Mereka melakukan iaitu termasuklah apa? Kemenangan dalam jihad. Kemenangan jihad sebagainya. Allah Taala berikan apa? Mereka rezeki yang melimpah ruah. Dan anak pinak yang ramai sebagainya. Ini seperti mana dikatakan oleh dia kata oleh Ibn Abbas, iaitu mereka ini bukan saya dapat harta ghanimah, harta hasil peperangan tetapi Allah Taala bagikan keberkatan daripada anak pinak mereka, tanaman mereka, ternakan mereka sebagainya. Mereka sebut apa? Itu dah. Yaqulu hadhi min indillah. Mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Tu je maknanya mereka yakin itu datang dari Allah. Sebab apa? Kemenangan yang Allah Taala beri. Kemudian rahmat, melimpah ruah, nikmat mereka Allah beri. Baik. Mana mereka ketika itu mereka boleh terima datang dari Allah. Kita tak apa lagi. Ini bila ujian. Tengok bila ujian apa jadi? Wa in tusibhum sayyi'atun. Tu yaqulu hadhi min 'indik. Dan kalau mereka ditimpa satu bencana. Bencana maksud ni apa? Iaitu mereka ini mungkin tewas. Ada yang tewas ya. Seolah macam dalam peperangan Uhud nak. Tu macam peperangan Uhud dah. Orang yang tak pergi kata, macam kita bersyukur dah. Alhamdulillah kami tak ikut serta. Kalau kami ikut serta kami juga mati. Jadi seolah macam itu. Itu perangai siapa? Perangai munafik. Ya. Dan dikatakan oleh Abu Aliyah dan juga Imam Sudi juga hampir sama juga. Iaitu kata mereka hak tadi rezeki mereka berkurangan. Rezeki mereka berkurangan tadi. Mereka akan kata apa? Yaqulu hadhi min indik. Mereka mengatakan ini dari sisimu ya Muhammad. Itu maksudnya apa? Kami ditimpa kecelakaan. Dan kecelakaan ini sebab kami ikut kamu wahai Muhammad. Kami mengikut agama kamu. Allahu Akbar. Jadi mereka rasa menyesal. Sebab apa? Kalau mereka berturut dengan Nabi pergi peperangan ataupun dalam hal-hal yang lain, rezeki mereka berkurangan sebabnya mereka menuduh sebab ikut Nabi lah menyebabkan rezeki mereka berkurangan. Allahu Akbar. Ini pun kita fahamlah. Rezeki ini semua datang daripada Allah SWT. Baik. Sebab tu Allah Ta'ala ceritakan, sebenarnya Allah ceritakan tentang puak Fir'aun. Kaum Fir'aun kan. Dalam surah Al-A'raf ayat 1 ba'da min syaitanir rajim, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tengok puak dia. Apabila datang kepada mereka kemakmuran dan kesenangan, mereka berkata itu adalah kerana usaha kami. Jadi seolah macam kita tengok apa Qarun lah. Qarun bila orang tengok dia merasa bangga, sombong dia dengan harta kekayaan dia, kata ini sebab kepandaianku. Pandai dia. Ini pun sama Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Ni puak-puak kaum Fir'aun ni kata mereka, apabila datang mereka kesenangan, mereka berkata itu adalah kerana usaha kami. Mereka kata sebab kepandaian, kerajinan mereka. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, bila timpa susah apa? Mereka pun melemparkan sebab kesialan itu kepada musuh. Dia walaupun kata kaum Fir'aun tu pengikut Nabi Musa juga. Ni sebab Musa lah ni, kami jadi sial. Jadi mereka disebabkan Nabi Musa buat kesialan tadi. Ya Allahu Akbar. Dan orang yang bersama dengan dia. Dia siapa? Siapa ikut Musa ni semua buat sial belaka. Itu yang zaman Fir'aun. Allah. Baik, dalam surah Haji ayat ke-11 Allah Taala firman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathum fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah." Ini panggil orang yang tak redha dengan pemberian Allah. Dan di antara manusia ada orang yang beribadat kepada Allah dengan berada di tepi apa? Tunjuk pada orang je. Maka jika mereka memperolehi kebaikan, tetaplah dia berada dalam keadaan itu. Buat amal ibadat lagi. Dan jika ditimpa oleh satu bencana, kembalilah dia ke belakang. Belakang ya Allah. Ataupun semayang pun tak senang-senang lagi. Buat apa semayang? Allahu Akbar. Sebab tahu jelas orang macam ni apa? Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Rugi di dunia. Sebab apa? Sebab dia telah merosakkan agama dia. Dia sembahyang bila dia dapat sesuatu.
Buat amal sebab dapat satu. Bila tak dapat, tak buat. Baik. Baik, inilah perkataan orang munafik. Kata orang munafik. Mereka masuk Islam hanya secara zahir. Padahal hati mereka itu benci kepada Islam. Sebab tu jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, kesusahan, mereka mengatakan sebab mereka mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Allah Taala turunkan ayat seterusnya, maka Allah sebut, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "Kullu min indillah." Semuanya itu datang dari sisi Allah. Maknanya kamu menang ke, kamu kalah ke, kamu dapat kebaikan ke, keburukan ke, itu semua datang dari Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulnya, kepada Rasul, tapi ditujukan kepada seluruh manusia. Sebagai pertanyaan mereka, seorang macam mereka kata tak? Iaitu apa? Bila dapat satu ke malapetaka dan sebagainya, mereka akan tuduh, ni kerana mu yang Muhammad. Kerana ikut engkau akan menjadi begini. Tu ya. Tapi Allah jelaskan tak? Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa sahaja nikmat yang kamu perolehi adalah daripada Allah. Tu ya, ingat. Apa sahaja nikmat kita dapat semua daripada Allah. Harta, kesihatan, kesenangan, kemakmuran, iaitu kurniaan kenikmatan semua daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, itu kata mereka. Dan apa sahaja bencana yang menimpamu, maka dari dirimu sendiri. Baik, ini juga termasuk maksudnya. Kenapa kita manusia tadi, kadang-kadang dia dapat nampak banyak, tetapi tak berkat. Ada nak berkat, dapat duit banyak, tapi daripada rasuah. Daripada rasuah, daripada perkara yang tak betul kan. Kemudian Allah sebutlah, ingat, keburukan itu daripada kamu sendiri. Kamu yang buat benda yang tak izinkan oleh Allah SWT. Baik, ini sama seperti mana dalam surah Syu'ara. Bukan surah Syu'ara, surah Syura. Surah Syura ayat 30. Allah berfirman, "Ma'nazila syaitan wajim, wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allahu akbar. Ini rahmat Allah Taala. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Perbuatan apa? Dosa manusia tadi. Sebab apa manusia itu susah? Sebab manusia buat dosa sendiri. Tapi Allah sebut, dan Allah Ta'ala memaafkan sebahagian besar. Daripada kesalahan kamu itu Allah ampunkan sebahagian besar. Kalau Allah tak ampunkan, Allah haramkan rezeki, maka lagi teruklah. Allahu Akbar. Tengok, orang yang tak sembahyang tak apa dah, mereka masih senang lagi dan sebagainya. Orang yang tak beriman, macam orang kafir dah, senang-senang lain mereka itu. Allah Ta'ala tangguhkan mereka buat sementara. Allahu Akbar. Baik, kata Imam Asudi, Hasan Basri, Ibnu Juraj dan Ibnu Zaid, famin nafsik tadi, mereka tuduh Nabi. Jadi Allah sebut dah, dari dirimu sendiri. Itu maksud apa? Diri sendiri tu, orang tu yang menyebabkan diharamkan nikmat tadi, iaitu kerana dosa-dosa. Saya kata dosa manusia tu menyebabkan apa? Rezeki dia tertangguh, rezeki dia jadi berkurangan. Baik, jadi kata Imam Qatadah pula, famin nafsik ini, iaitu katanya adalah sebagai hukuman bagi kamu wahai anak Adam disebabkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Sebab dosa kamulah Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi kesempitan hidup dan sebagainya. Baik, sedangkan kalau kita lihat, nampak, inilah yang Allah Ta'ala jelaskan tadi terjadi. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan kepada akhir ayat tadi, kalau kita lihat, baik, fama liha ulai, itu pada akhir ayat, fama liha ulai, baik, apa sahaja apa sahaja yang nikmat, bukan pula itu pada Allah, dan apa sahaja bencana yang menimpa kamu itu, maka pada kesalahan kamu sendiri. Tu fama liha ulal qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Tu. Maka apakah keadaan kaum ini yang mereka hampir tidak memahami hadis. Hadis ni apa yang Allah bicarakan, dan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam situ, iaitu mereka ini dah tidak redha dengan kata lain dah, tidak redha dengan apa yang apa yang mereka perolehi. Kadang-kadang mereka senang,
Itu mereka rasa itu Allah Ta'ala beri, Allah muliakan mereka. Nah, sama kalau tengok dalam ayat lain pun Allah jelaskan tak? Manusia ni bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat dia, dia rasa itu dia layak. Dia layak apa dengan kata lain? Iaitu sebab kepandaian ilmu dia, kebijaksanaan dia. Tapi bila dia susah, tu. Ni sebab ikut Muhammad, ni sebab ikut Islam. Na'udzubillah min zalik, ya. Seolah setengah tu orang nak salahkan Islam apa? Berjudi tak boleh. Kalau berjudi kan, kalau dapatkan senang, tak payah kerja teruk. Ya tak? Ataupun jual agak-agak. Dah. Nampak tak? Manusia ni akan menghukumkan mengikut kepada kejahilan dia. Bukan keilmu dia dah, tapi kejahilan dia. Sebab apa? Tidak berpegang dengan Al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitalah muslimin dan muslimat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pencerahan kepada kita, ya. Kita tak nak jadi seperti mana orang munafik dah. Ya Allah sebut, fama liha ulai. Bagaimana keadaan mereka ini dah? Kaum yang munafik tadi. La yakaduna yafqahu haditha. Mereka yang hampir-hampir tak dapat memahami. Hampir tak dapat memahami pembicaraan yang Allah Ta'ala jelaskan. Tu ya. Ya, itu mereka tidak faham perkara-perkara yang semuanya itu adalah dengan peraturan daripada Allah Ta'ala. Baik, ayat ini merupakan celaan. Celaan kepada mereka kenapa? Kerana kurang kefahaman, kerana mereka tak mencari ilmu untuk mereka fahami. Tak mencari jalan yang mereka dapat redha. Sedap pembahagian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka tadi. Ingatlah, susah senang semua datang kepada Allah Ta'ala, ya. Bukan kita yang buat sendiri. Memang kita kena usaha. Kena tahu, kita kena usaha tadi. Tapi susah senang semuanya datang kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan Allah SWT pencerahan kepada kita. Kita dengan ini dapat jadi panduan kepada kita untuk kita beriman, kita beramalkan, dan dapat kita warakkan pula kepada sahabat-sahabat yang ada di sini. Walahuna aqulu qawli hadha astaghfirullah lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Tak ada apa, ya? Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma nazzil khairan ma sarqa ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu min syarri ma sa'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fi sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu